Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini dia satu tindakan ataupun kenyataan yang pernah dilakukan oleh pemimpin daripada Bersatu yang sangat memalukan sahabat-sahabat semua. Ramai rakyat sudah lupa dengan perkara ini, tetapi sekali lagi kita diingatkan oleh YB Rafizi Ramli semasa dalam ucap tama YB Rafizi Ramli semasa jelajah Madani semalam memperingatkan kita betapa bobrok, betapa bangang, betapa bodohnya pemimpin-pemimpin yang ada seperti ini di dalam kerajaan ataupun kerajaan Perikatan Nasional, tapi sekarang ini sudah jadi pembangkang sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar apakah perkara itu. Jadi mari kita ikuti apakah yang dinyatakan oleh YB Rafizi ini. Tapi sebelum kita mula menonton video ini sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita dengar perkara yang memalukan daripada pemimpin Bersatu ini sahabat-sahabat semua. Itu masalah masyarakat. Kemudian masalah negara. Saudara-saudari sekarang dah tahu, tadi tu ada abang bawa anak dia umur 5 tahun. Saya ingat anak dia pergi tadika pun cikgu tanya, "Adik, berapakah hutang negara sekarang?" Dia pun boleh jawab, 1.5 trilion. Sebab semua orang dah dengar dah. Yang muda dengar, yang tua dengar, semua dah tahu hutang negara kita 1.5 trilion. Berapa saiz ekonomi kita? Lebih kurang 1.7 trilion lebih lah. Maksudnya, keadaan hutang kita ni lebih kurang begini. Kamu gaji RM1,700 sebulan. Hutang kamu tiap-tiap bulan RM1,500. Kau nak makan apa? Tinggal RM200 je. Macam itulah keadaan negara sekarang. Jadi saya tak payah sembang besar pasal 1.5 trilion hutang. Semua orang dah tahu. Yang kita nak bincang, yang kita nak banding ni, di antara pilihan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan berbanding dengan Perikatan Nasional. Soal hutang negara, soal kedudukan ekonomi negara. Apa cadangan yang paling bernas sekali pernah datang daripada mana-mana pimpinan Perikatan Nasional untuk menyelesaikan masalah keberhutangan dan masalah fiskal kedudukan kewangan negara ni? Pernah dengar tak? Ada orang nak tegur? Bukan daripada Haji Adi lah. Haji Adi tak pernah komen. Ada siapa nak tegur? Saya semak. Apa ni? Apa dia orang pernah buat? Sebab kita masuk kerajaan, kita kena tengok apa yang kerajaan dulu buat. Kalau yang bagus, itu kita sambung lah. Amin pun macam itu juga. Bila datang Negeri Sembilan, yang UMNO buat dulu bagus, kita sambung lah. Memang macam tu lah. Semak. Terjumpalah satu idea paling bernas. Nasib baiklah saya bodoh sikit, tak secerdik pimpinan PN yang bagi idea itu. Kalau tidak, lunyai korang. Idea daripada PN apa dia? Untuk kita menyelesaikan masalah keberhutangan negara, maka kita akan mencetak wang lebih banyak. Tengok tak? Sedari gelak sebab cerita cetak duit. Kalau saya cerita lagi soal, tengok logik dia, kalau kita berhutang banyak, kita cetak duit supaya kita cetak duit tu kita boleh bayar hutang. Ini idea dia tau. Agaknya dia ingat menguruskan ekonomi ni macam main Saidina monopoli kot. Dia tak sedar mencetak duit. Yang dia kata cetak duit tu maksudnya tambah hutang lah Bahlul. Mana boleh kamu nak kurangkan hutang, kemudian kamu tambah lagi hutang dengan mencetak duit. Tak boleh. Saudara-saudari tahu tak cetak duit ni macam mana? Orang-orang PN ni, pakar-pakar mereka kata, apa susah sangat kita cetak duit. Dia tak faham untuk kerajaan menambahkan bekalan wang dalam pasaran. Yang orang duk kata cetak duit ni, tahu ke tidak macam mana nak tambah bekalan wang dalam pasaran. Maksudnya, kerajaan akan menerbitkan bond atau kertas hutang. Bila kerajaan terbitkan bond, kertas hutang, orang beli duit, orang beli kertas hutang tu, duit tu dapatlah kat kerajaan. Kerajaan dapat duit tambahan itu, maka kerajaan ada beberapa pilihan. Dia boleh letak saja dalam bank. Ni, duit baru tambah. Bagi kepada bank, kamu sila pinjamkan kepada orang supaya orang dapat duit. Itu satu.
Yang kedua, kerajaan boleh kata baik dengan tambahan yang hasil terbitan bond kerajaan, dengan daripada 20 bilion tambahan ini, kita akan bina jalan lebih banyak. Jadi itu satu cara kerajaan suntik wang ke dalam ekonomi yang dikata cetak wang ni. Maksudnya buat jalan, bayar kontraktor, duit tu berkisar balik dalam ekonomi. Tapi cetak wang ni saudara-saudari, maksudnya menambah hutang. Jadi bayangkan bahlolnya cadangan, untuk kurangkan hutang kita cetak wang dengan tambah lagi hutang. Sebab itu itulah selama ini kan PN duk kata, apalah kamu jadi menteri ni tak ceramah. Tak apa, aku tunggu 6 bulan, sekarang aku ceramah, lunyai korang. Saya simpan 6 bulan semua idea-idea bahlol ni kan. Jadi saudara-saudari, kita ada 1.7 trilion hutang. Kita bayar pinjaman interest, kadar faedah atas pinjaman ni saja sampai 30-40 bilion tiap-tiap tahun. Kalau saudara-saudari lah, gaji RM1,700 sebulan, bayar sampai RM400 interest, apa perasaan saudara-saudari? Sama ada saudara-saudari jadi bankrupt, ataupun saudara-saudari pergi cari alung, ataupun saudara-saudari kata ni tak boleh dah ni. Saya kena cari jalan lain untuk kurangkan hutang kredit kad ini supaya saya tak bazirkan duit bayar interest tiap-tiap bulan yang melampau ini. Kita dah tahu cara bahlol Perikatan Nasional ialah cetak wang. Hari ini pun Guan Eng tanya juga. Saya ingat saya seorang je simpan cerita ni nak tanya Perikatan Nasional ni. Tunggu masa kempen ni tanya macam mana kau nak selesaikan masalah hutang ni. Guan Eng pun tanya soalan yang sama. Macam mana kau kata cetak wang ini boleh kurangkan hutang, boleh bantu negara kukuhkan kedudukan kewangan. Jadi yang itu kita tahu. Cara kerajaan macam mana? Pertama, saudara-saudari, kita kena sasarkan balik subsidi. Kerana subsidi kita sekarang ini dia dah mencecah sampai 80 ke 90 bilion setahun. Dan subsidi ini kalau terus diberi buta saja, orang yang sepatutnya tak dapat, terus dapat, maka bukan saja dia ada risiko keciciran yang saya sebut tadi, tetapi ia juga bermakna kerajaan akan terus berhutang dan berhutang. Dan benda ini mewariskan hutang kepada generasi yang akan datang. Saya tak tahulah pimpinan lain. Saya tidak berniat untuk jadi ahli politik dan menteri sampai kiamat. Saya nak bersara, saya nak duduk diam-diam, saya nak mati baik-baik. Saya tak nak kena maki dan kena kencing dengan rakyat bila saya mati dahulu. Nanti sebab tinggalkan hutang yang banyak. Saya tak tahu orang lain. Itu niat saya. Jadi mewariskan hutang kepada generasi yang akan datang ini sangat-sangatlah tidak bertanggungjawab. Tidakkah kita sekarang ini tak serik lagi mewarisi hutang daripada pimpinan-pimpinan yang dahulu sampai sekarang? Sebab itu kita kena sasarkan subsidi. Cara mensasarkan subsidi ini supaya kita boleh jimatkan mereka yang tak perlu dah dapat subsidi. Contoh dia apa dia? Kilang-kilang besar yang banyak pakai elektrik pada kadar yang murah. Tak boleh dah. Dulu kerajaan bertukar ganti, tak ada yang berani kata kepada syarikat-syarikat besar ini, kami sayang kamu, kamu banyak membantu kami, tapi kamu juga telah mendapat banyak laba berpuluh-puluh tahun daripada subsidi elektrik negara yang murah. Kamu dah buat banyak untung. Tibalah masanya untuk kamu faham bahawa kamu perlu mula membayar kadar elektrik pada kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk menyediakan elektrik. Bila kita kata kepada syarikat-syarikat, tak ada pun yang marah pun, sehari-hari okey je. Tak ada. Tak ada yang protes, tak ada yang tutup, tak ada. Kita dah buat 7 bulan dah pun. Dan bila kita naikkan kadar elektrik kepada syarikat pengilang-pengilang besar yang banyak pakai elektrik, akhirnya kita boleh jimatkan sehingga 6 ke 8 bilion setahun. 6 ke 8 bilion itulah yang sebahagiannya akan pergi kepada projek-projek rakyat. Sebahagiannya untuk membantu lebih ramai bila kita beralih tahun depan untuk bagi bantuan sosial mengikut pendapatan bersih. Sebahagian itulah juga yang akan membantu kita untuk mengurangkan hutang, saudara-saudari. Itu baru satu subsidi elektrik.
Lepas ni ada lagi dan percayalah. InsyaAllah bila kerajaan perpaduan ini bersih daripada penyelewengan, bersih daripada rasuah, tiap-tiap tahun akan ada penjimatan kerana kami tahu kita ada sasaran yang jelas untuk kita kurangkan hutang negara. Bila kita ambil alih daripada PN dahulu ni, tahun 2022 bulan Disember, hutang 1.5 trilion. Pada ketika itu, untuk tahun 2022, bajet defisit belanjawan. Okey, saya nak cerita panjang sikit ni, kot janganlah tidur Kak Noh. Jangan tidur. Cerita bajet defisit ni. Orang duk cerita bajet defisit. Menatang apa defisit ni? Peraturan kerajaan menetapkan begini. Kerajaan tidak boleh berbelanja lebih dalam menguruskan kerajaan tanpa tak boleh melebihi daripada pendapatan kerajaan setiap tahun. Jadi maksudnya kalau pendapatan kerajaan setiap tahun 290 bilion, maka kena belanja yang itu je. Tak boleh dah belanja lebih. Kalau ada belanja mengurus, maksudnya nak bayar gaji, nak bayar hutang, nak bagi subsidi semua, dia kena tidak boleh melebihi 290 bilion. Jadi kita ada had itu saja, 290 bilion, kita kena pandai-pandai lah dalam itu. Jadi kalau lebih bayar subsidi, tak bolehlah naik gaji cepat. Lebih bayar subsidi ataupun gaji naik cepat, tak bolehlah nak bayar bagi bantuan kebajikan lagi banyak. Untuk peruntukan atas daripada itu, untuk membina jalan, infrastruktur, projek-projek pembangunan, kerajaan kena berhutang. Dan bila disebut defisit 5%, defisit 5.6%, itu ialah jumlah hutang yang diambil oleh kerajaan tiap-tiap tahun untuk berbelanja. Jadi sebab itu bila kita tengok sebelum ini, defisit makin naik tiap-tiap tahun, 4, 5, bila kita ambil alih 5.6%. Maksudnya kerajaan, kalau kita tengok saiz kepada ekonomi kita, kalau ekonomi kita 1.5 trilion, defisit 5%, maksudnya kita berhutang 75 bilion tahun itu untuk bina jalan, bina sekolah, buat macam-macam. Sebab itu kalau defisit ini tidak turun, kekal tinggi 5-6%, sampai kiamat saudara-saudari, hutang tak turun. Bila hutang tak turun, susah untuk kita tarik pelabur. Susah untuk orang yakin dengan ekonomi kita. Orang tengok kepada ekonomi kita, dia kata, kamu ni dulu kuat berbelanja, kuat berhutang. Kamu nak suruh aku hutang. Kamu nak suruh aku bina ekonomi kamu. Kamu tunjukkan dahulu kepada aku, kamu ada disiplin untuk menguruskan kewangan kamu. Sebab itu, kita ada sasaran defisit yang jelas. Tahun lepas, 2022, defisit 5.6%. Tahun ini, 2023, insya-Allah, kita kurangkan defisit itu. Maksudnya kita semakin tahun semakin kurang berhutang. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, sasaran kita 5%. Sebab kita tahu yang kita nak pegang betul-betul ialah menjelang 2025, sasaran defisit kita mesti turun kepada 3.5%. Kalau orang duk tanya, ya YB apa hal lah kamu duk ulang ratib 3.5 ni? Sebab kita dah kira jumlah kita berhutang tiap-tiap tahun itu mesti menurun pada kadar itu, dan bila kita mencecah hutang yang kita ambil tiap-tiap tahun lebih rendah sehingga kadar 3.5% defisit tahun 2025, mulai 2026 kita akan boleh ada lebihan untuk mula bayar hutang. Dan itu akan mula menunjukkan hutang itu berkurang. Saudara-saudari, kita ada perancangan yang jelas macam mana nak memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara. Kita tahu jalan dia, kita buat keputusan yang tak ada kerajaan sebelum ini berani buat. Kita potong subsidi kepada kilang-kilang besar. Kita sasarkan balik subsidi. Tak ada orang berani buat, kita buat kerana kita tahu kalau perkara ini kita pegang,
InsyaAllah bermula tahun 2026, negara kita buat kali pertama dalam 20-30 tahun ini akan mula menyaksikan kadar hutang kita mula turun, saudara-saudari. Sebab itu saya nak rangkumkan sampai macam ni lah, 11.36 dah. Kita pun nak balik juga dah. Esok kerja. Saya nak rangkumkan begini. Orang tanya saya lah, kenapa bila jadi kerajaan kamu lagi diam, tak bising? Orang kata, oh mana kamu semua? Masa kita jadi pembangkang, tugas kita untuk mengutarakan alternatif macam mana menguruskan kerajaan dengan baik. Bila kita jadi kerajaan, kita perlu melaksanakan perancangan dan dasar kita itu. Dan yang itu yang kami sedang buat sekarang. Yang itu yang sedang berlaku sekarang, saudara-saudari. Sebab itu saya nak tanya balik kepada PN. Masa kami jadi pembangkang dulu, terutamanya PAS, kamu menunggang semua isu-isu yang kami bawa. Semua idea yang kami ada, kamu tunggang semuanya. Selama ini, tak apa kamu tak ada pandangan. Sebab kamu bergantung kepada kami. Sekarang kamu parti yang paling besar, PAS. Sekarang kamu bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, Menteri besar dan sebagainya. Jadi tak payahlah sembang benda lain. Kamu boleh angkut puluh ribu budak naik motor kapcai keliling. Aku tak peduli. Saya nak dengar satu saja. Apa kamu nak buat pasal orang miskin? Apa kamu nak buat pasal golongan pertengahan yang sedang terhimpit dengan kos sara hidup? Apa kamu nak buat soal menjaga dan memperkukuhkan kedudukan kewangan negara? Kerana kita tak nak berulang seperti yang pernah berlaku di masyarakat-masyarakat lain. Bila ada parti politik yang kerja dia memainkan sentimen dan emosi semata-mata, saya sebenarnya tak bimbang sedikit pun. Kalau PAS kata kami sekarang ini ada gelombang. Gelombang ini dia datang sekejap, mungkin dia datang kuat. Ombak datang membadai, dia akan kembali ke laut, saudara-saudari. Kalaupun dia kata dia ada gelombang yang kuat dengan sentimen dan sebagainya, kita telah tengok di negara-negara lain, masyarakat boleh menilai. Kamu menang dengan sentimen, kamu menang dan masuk, tidak ada cara untuk menangani masalah. Tak lama lepas itu kamu akan tersungkur, tak ada masalah. Cuma kalau dia saja tersungkur tak apa. Kita dah tengok di negara-negara lain, masyarakat-masyarakat lain, bila kesilapan itu berlaku, yang akan membayarnya ialah negara, masyarakat, terutamanya generasi-generasi muda. Jadi sebab itu insya-Allah kami ada lebih kurang 5-6 minggu untuk berkempen. Sekarang lepas ini letihlah geng-geng PAS dengan PN ni nak menjawab tiap-tiap hari. Sebab selama ini dia kata, dah tak ada dengar apa-apa daripada Rafizi, daripada PKR. Sekarang kamu dengar tiap-tiap malam insya-Allah. Kamu jawab tiap-tiap malam lepas ni. InsyaAllah saya yakin bila kita sampaikan maklumat itu, bila kita terangkan satu persatu, saya yakin rakyat Malaysia adalah orang cerdik. Rakyat Malaysia dari dulu saya berkempen 10-15 tahun yang lepas, orang kata boleh menang ke ni? Tak yakinlah. Saya kata yakinlah. Rakyat Malaysia cerdik. Kita kena bagi penerangan demi penerangan, idea demi idea. Kalaupun awal-awal dia belum nampak lagi, 5-6 bulan akan datang, dia akan nampak. Kalaupun awal-awal dia tak faham, lama-lama bila dia mula faham, dia kata, oh sebab itulah keadaannya begitu, sekian-sekian. Sama macam saya mula-mula berkempen untuk PRU 15 dahulu, ni banyak yang datang penyokong pakatan ni, antara yang paling kuat maki saya. Sebab saya kata, kita masuk PRU 15, kita sebenarnya kena sasarkan untuk menang 80 ke 90 kursi saja. Lepas itu kita bincang untuk bentuk kerajaan. Saya kata daripada hari pertama lagi, berkarung-karung korang maki aku kan. Saudara-saudari, itulah yang jadinya. Memang betul sebab data dan maklumat menunjukkan kita tak boleh menang lebih daripada 90 pun. Dia naik sekejap ke arah 90, minggu kedua tu dia dah turun balik ke 80. Jadi, samalah juga insya-Allah
walaupun awal-awal mungkin sukar difahami, kalau kita ada sasaran yang betul, idea yang betul dan kita terangkan, insya-Allah saya yakin dan saya berdoa rakyat yang akan mengundi di Negeri Sembilan, di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, insya-Allah akan membuat pilihan berdasarkan fakta, maklumat dan kefahaman yang betul. Akhir sekali. Tak ada orang nak tanya ke Negeri Sembilan boleh menang ke tidak ni? Kenapa saya pilih tempat pertama untuk kita mula bergerak berkempen di sekamat ini di Negeri Sembilan? Sebab saya nak bawa berita baik. Kalau ikut data dan kita buat kaji selidik sokongan rakyat tiap-tiap bulan, daripada Januari sampai ke Jun yang terakhir, maklumat itu YB Amin pun tahu, sebahagian pimpinan pun tahu. Daripada 6 negeri, tiap-tiap bulan kita tanya salah satu soalan yang paling biasa kita tanya kepada pengundi-pengundi. Adakah kamu menyokong dan bersetuju dan berpuas hati dengan kerajaan negeri yang ada sekarang? Kita nak tengok setiap satu negeri itu sokongan dia macam mana. Saudara-saudari, saya nak sebut daripada 6 buah negeri itu, yang paling tinggi angka dia, yang pengundi kata saya bersetuju dan berpuas hati dengan kerajaan negeri adalah Negeri Sembilan, saudara-saudara. Setakat Mei 2023 dan kita sedang menunggu angka Jun, setakat Mei 2023 apabila soalan itu ditanyakan kepada pengundi-pengundi, 75% pengundi Negeri Sembilan menjawab mereka berpuas hati dengan kerajaan Negeri Sembilan yang ada sekarang, yang paling tinggi di seluruh negara di antara ke-6 negeri itu. Jadi kita doakan supaya keadaan ini berterusan. Saya tahu tempoh kempen 5-6 minggu ini panjang, macam-macam boleh jadi. Sebaik-baiknya Amin boleh mula jogging untuk kurus sedikit. InsyaAllah itu akan menambah undi. Tapi kalaupun tak boleh kurus sedikit, elakkan buat benda-benda yang marah, yang boleh dijadikan permainan sentimen. Dan insya-Allah kalau ini kita kekalkan dan momentum ini kita kekalkan, insya-Allah kita akan kembali sebagai kerajaan Selangor. Okeylah. Saya sebenarnya esok kat Selangor lah. Saya malam ni di Negeri Sembilan, esok Selangor. Tapi walaupun saya tak sebut secara terperinci malam ini, saya boleh sebut ketiga-tiga negeri yang Pakatan Harapan berkuasa sekarang ini, kerajaan perpaduan, membentuk kerajaan, ketiga-tiga itu menunjukkan tahap kepuasan hati pengundi yang tinggi. Jadi insya-Allah kita berada di depan. Cuma kita tahulah 5 minggu ni macam-macam boleh jadi. Jadi kuatkan semangat, jentera-jentera kena mula turun, bendera, banner kena mula pasang, mula ketuk pintu, mula telefon pengundi-pengundi, mula menyantuni pengundi-pengundi. InsyaAllah, saudara-saudari, kita akan teruskan keprihatinan dan kebajikan yang kita telah mulakan di Kerajaan Negeri Sembilan dan dibantu bersama-sama dengan dasar-dasar Kerajaan Persekutuan. Dengan itu, insya-Allah kalau Azmin bersuara lagi, saya sambut lagi. Jadi Min, kau baik-baik duduk diamlah, jangan sentuh lagi. Kan dia lupa saya Menteri Ekonomi mewarisi kementerian dia. Kan aku gali yang dulu-dulu orang. Sekarang ni saya duduk diam-diam, tak kacau, tak payahlah kacau kan. Tumpu kepada apa kau nak buat untuk rakyat. Jangan sentuh orang. InsyaAllah dengan cara itu kita akan menjalani undi yang baik dan saya doakan yang terbaik kepada semua rakan-rakan daripada BH, daripada BN di semua peringkat. InsyaAllah dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan yang padu daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Dan juga kita sudah mendengar ya pencerahan daripada YB Rafizi berkaitan dengan dasar perancangan kerajaan untuk mengurangkan hutang negara yang sudah mencapai 1.5 trilion. Sekali lagi ya, apa yang dicadangkan oleh
MP Macang daripada Parti Bersatu itu adalah satu kebodohan yang paling melampau antara semua planet yang ada di dunia ini, sahabat-sahabat semua. Mencetak duit katanya untuk menampung perbelanjaan negara. Dari mana otaknya datang semua ini? Dari mana dia belajar semua ini? Itu dia. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya sahabat semua mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar GTA. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Alright, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.